Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Hijr, bermula dari ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني
خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, ayat yang kita baca pada hari ini dari surah Al-Hijr ayat ke-19 mengingatkan kita, Allah selaku Tuhan yang Maha Pencipta mengingatkan kita akan nikmat-nikmat yang telah Dia ciptakan dan Dia berikan untuk kita. Kerana sifat kita sebagai manusia kena sering diperingatkan. Kadang-kadang kita dah tiap-tiap hari dah makan, seduk udara yang Allah bagi ni tak terlitah kepada nikmatnya udara. Minum air tiap-tiap hari ni tak terlitah kepada nikmatnya air. Sehingga bila kita tak ada air kelang kabut tu pun kita lupa lagi, ya Allah, minta air. Pasal apa? Pasal senantiasa kita berada dalam kenikmatan. Bila tempat kita hujan tiap-tiap hari, siapa tak erti nak solat istisqa. Okay, istikharah dah. Istikharah tu minta lain. Solat istisqa. Tak erti nak solat. Pasal apa? Pasal kita dah terbiasa dengan nikmat. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam banyak surah, termasuklah surah ni sekali lagi mengingatkan kepada kita. Dan sebab itulah kita jangan pernah rasa bosan, seolah-olah ayat Quran ni adalah leteran Allah kepada kita. Tidak. Allah Azza wa Jalla bukan sebut banyak kali itu untuk mengingatkan, untuk memuaskan dirinya Allah Azza wa Jalla. Tidak. Melainkan Allah Azza wa Jalla bagi tahu kerana sifat manusia tu mesti senantiasa diperingatkan. Apa yang Allah bagi tahu dalam Quran ni sama sesuai dengan fitrahnya manusia. Dari sudut bacaannya mudah di lidah manusia. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dari sudut bacaan mudah bagi manusia. Dari sudut panduannya sesuai dengan manusia. Dari sudut peringatannya sesuai dengan tabiatnya manusia. Pasal apa? Sebab dia adalah kitab yang diturunkan untuk manusia. Jadi sesuai sangat-sangat dengan sifat manusia. Cuma kita je Allahu Akbar, Allah sebut ni nikmat berapa kali dah kita baca. Kita anggap dia adalah ayat-ayat ulangan. Tapi sebenarnya Allah Azza wa Jalla lebih tahu kenapa dia ulang nikmat-nikmat ini, supaya manusia berfikir dan bersyukur kepada Allah. Jadi kita ni senantiasa sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru ni dalam
Kitabut Tauhid kita baca di Sungai Buloh, cuma tak ada live stream lah. Tentang termasuk dalam akidah ialah redha dengan segala yang Allah kurniakan kepada kita, daripada kenikmatan dan juga musibah. Musibah yang Allah bagi itu, hatta musibah yang Allah bagi pun Allah tahu apa bentuk musibah yang sesuai dengan kita, sebagaimana Allah tahu apa bentuk nikmat yang sesuai dengan kita. Orang ni ditimpa musibah dengan sudut harta, yang ni ditimpa musibah pada kesihatan, yang ni ditimpa musibah pada sudut keluarga, yang ni ditimpa musibah pada sudut ilmu pengetahuan, yang ni ditimpa musibah dengan bentuk sifat tubuh badan. Allah Azza wa Jalla dia tahu mana orang yang ditimpa musibah, bentuk mana, jenis mana, dia tahu belaka. Jangan seorang tu kata, kenapalah Allah Ta'ala ni timpakan aku dengan musibah ni. Kalau dia tak puas hati tu maknanya apa? Tu yang kata dia termasuk dalam bab akidah. Redha dengan takdir ni termasuk dalam akidah. Akidah mana? Akidah keimanan dia kepada Allah, bahawa Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Tidak ada satu sen pun dari rezeki yang ada pada dia, melainkan Allah tahu itu terbaik untuk dia. Tidak ada satu kuman pun yang menempel di tubuh dia, melainkan Allah tahu musibah itu layak untuk dia. Tidak ada sesuatu pun yang Allah timpakan kepada dia dari kebaikan atau kebaikan, melainkan semuanya berlaku dengan hikmah kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kata nikmat ataupun ujian yang berlaku pada hari ini, mari virus corona atau corona habis kelam kabut satu dunia, pakak duk doa kepada Allah, bilalah Allah Azza wa Jalla nak angkat semua musibah ini. Jawapan dia, Allah lebih tahu. Kita duk minta ni, Allah tahu apa yang terbaik. Allah tahu apa yang terbaik. Dan ketahuilah di saat kena seseorang itu, maka dia adalah dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu apabila ditimpa musibah, ulama bagi ada 4 tahap manusia. Yang pertama, as-sakhtu. Dia tak puas hati, dia marah. Kenapalah Allah timpakan musibah ni kepada dia? Yang tu kategori nombor 1. Kategori nombor 2, as-sabru. Dia sabar. Apa saja musibah yang menimpa dia, dia sabar. Yang ketiga, ar-ridha. Dia redha ke atas apa yang saja yang menimpa, bukan sekadar sabar, tapi malah dia redha. Tapi tahap yang tertinggi sekali ialah asyukru, syukur di atas musibah. Maknanya dia menganggap musibah tu adalah kebaikan untuk dia. Sebab tu atas darjat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, apa saja berlaku dalam hidup kita, kita kena kata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apa jua keadaan. Kalau dapat nikmat pun kita kata alhamdulillah, kalau dapat musibah pun kita kata alhamdulillah. Cuma kita tak minta lah musibah tu. Bila kita tengok orang kena musibah, kita kena kata alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bihi. Maha suci Allah atau segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada musibah yang orang tu ditimpa dengannya. Kalau tengok orang ditimpa musibah, kita kena kata alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bihi. Jadi kembali kepada isu musibah ke nikmat, ia berlaku dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan musibah dan juga nikmat sesuai dengan apa yang layak bagi hamba-Nya itu. Dan kalau Allah Ta'ala nak bagi kelebihan kepada dia, Allah Ta'ala kata dah, may yuridillahu idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa nak matan dia. Allah ni apabila dia sayang seseorang hamba, dia uji orang tersebut. Itu sebahagian daripada tanda kasih sayangnya Allah. Jadi kita senantiasa redha, syukur
di atas apa yang Allah bagi, alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi dalam masa yang sama kita kena senantiasa ingatkan kepada kita betapa banyaknya nikmat yang Allah bagi kepada kita. Pertama sekali yang Allah bagi dalam ayat yang kita sebut ni, wal arda madadnaha. Pertama, bumi ni Allah hamparkan. Bumi ni Allah hamparkan. Manusia ni dia tak puas hati dengan apa yang Allah bagi. Dia kena naik sampai ke planet Marikh. Nak tahu boleh ke tak nak duduk di planet Marikh. Cari tu. Duk cari boleh ke tak nak pergi duduk di planet Marikh. Nak pergi duduk planet Marikh buat gapo? Sini ada dah. Bumi ni luah lagi. Dia duduk di padang pasir lagi-lagi dah tak ada orang bagi planet Marikh buat gapo. Tak. Tapi tahu sebab apa dia buat eksplorasi ni. Sebab kerana propaganda ke, kerana betul-betul nak pergi pindah tak puas hati nak duduk di bumi ke. Lagu mana tak tahulah manusia. Tapi nikmat paling utama sebenarnya ada bumi tempat Allah Ta'ala ciptakan untuk didiami oleh manusia. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha. Madadna ni maknanya kami hamparkannya, bentangkan dia. Sehingga tempat tinggal manusia tu kita tengok kawasan lapang sesuai untuk didiami. Kemudian wa alqaina fiha rawasiya. Allah ingatkan kita juga bahawa dia pasakkan gunung-gunung dengan pasakkan bumi ni dengan gunung-gunung supaya bumi ni stabil, berputar dengan pada edarannya dan tidak berlaku ketidakseimbangan dalam peredarannya. Jadi gunung tu kalau orang kaji, kita tengok je di atas tu, di bawah dia tu bentuk dia lebih kurang macam iceberg juga. Iceberg kan kita tengok atas tu ada tu tip of iceberg orang panggil, ujung tu, bawah dia tu ada akar dia pula pun. Kalau orang kaji bukit gunung, begitulah dia. Mana sifat dia tu sama seperti gigi hak tertanam di gusi. Sifat gunung yang duduk di atas permukaan bumi ni sama dengan kita tengok gigi yang tertanam di gusi. Cuma tidak sama bentuk akar lah. Namun ayatnya dipasakkan di bumi. Itu sifat gunung. Jadi ini nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi sehingga kita boleh hidup di atas permukaan bumi ini dengan aman dan juga tenteram. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan kami tumbuhkan padanya dari setiap sesuatu menurut ukuran yang pasti. Ai ma'lum. Wa kadza qala Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Abu Malik wa Mujahid wal Hakam ibn Utaibah wal Hasan bin Muhammad wa Abu Salih wa Qatadah. Kulli syai'in mawzun, iaitulah ma'lum yang sudah ditetapkan atau diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kata lagi, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan bagi kamu di dalam bumi itu adanya ma'ayish, sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Daripada apa? Qala Mujahid, hiyal dawabu wal an'am. Dia adalah binatang-binatang ternak dan juga binatang tunggangan. Berkata Ibnu Jarir, dia semua nikmat yang Allah bagi kemudahan kehidupan kepada manusia. Dari hamba lelaki, hamba perempuan, binatang tunggangan, binatang ternakan. Wal qasdu annahu ta'ala yamtannu alaihim bima yasurru lahum min asbabil makasib wa wujuhil asbab wa sunufil ma'ayish. Qal Ibnu Jarir berkata, maksud daripadanya ialah Allah Ta'ala ni menganugerahkan kepada manusia
apa yang menggembirakan mereka dari sebab-sebab kehidupan dan daripada berbagai bentuk-bentuk yang memberikan kehidupan kepada manusia, daripada binatang tunggangan yang dia boleh naik, daripada binatang ternakan yang dia boleh ternak, dia ambil daging daripadanya, dia minum pula susu daripadanya. Dan kita dah nyatakan dulu nikmat. Kalau kita tengok binatang-binatang yang Allah ciptakan, binatang ternak, kantung susu dia tu besar, Allah Ta'ala buat sehingga manusia boleh minum. Padahal tengok jumlah anak dia tu tak padan dengan kantung susu dia. Patutnya dengan kantung susu tu cukup-cukup. Tengok Allah Ta'ala buat harimau, ada kantung susu besar boleh berah. Tak boleh. Cukup anak dia nak minum je. Pasal apa? Pasal Allah cipta bukan untuk manusia. Kucing pun lagu tu, anjing pun lagu tu. Binatang yang ada susu untuk anak-anak dia, Allah Ta'ala ciptakan sekadar untuk anak-anak dia. Tapi bila adanya lembu, kambing, Allah Ta'ala buat sehingga manusia boleh pergi berah susu dia. Tujuan apa? Sebab Allah cipta untuk manusia. Lebah Allah Ta'ala bagikan pada kita macam-macam. Kita dah baca nikmat ni. Allah bagi wal an'am allazi ya'kulunaha, binatang ternak yang kamu makan dengannya, dan hamba-hamba lelaki serta perempuan yang kamu gunakan, dan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan dari segala jenis yang memberi manfaat. Jadi semua tu Allah Ta'ala kata wa man lastum lahu biraziqin, dan kami jadikan makhluk yang terhadapnya orang-orang yang memberi rezeki. Bukan kamu, bukan kamu yang memberi rezeki kepadanya. Banyak lagi yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, yang kamu sendiri pun tak jaga dia, tak pera nikmat yang ada. Kalau kamu nak bela semua dunia ni, andai katalah kamu buat Jurassic Park tu besar, taman tema binatang, berapa kos nak buat zoo negara? Banyak juta juga. Nasib baik zoo tu ya hak kita kena bela. Cuba kata kena buat bela makanan hak binatang-binatang dekat hutan tu, berapa bilion nak kena habis. Wa man lastum lahu biraziqin. Tapi banyak lagi binatang-binatang yang kamu tak bagi rezeki pun, tapi kami jadikan binatang ni untuk maslahat kamu. Untuk maslahat kamu. Waktu berlaku pendebungaan, yang Allah Ta'ala kata nanti gitu, pendebungaan. Macam mana berlaku pendebungaan? Binatang-binatang seperti lebah, kumbang, dia ambil benih daripada bunga ni, bawa pergi ke pokok ni. Ya, kalau kamu nak jaga rezeki kumbang untuk kerja tu je, tak mampu kamu nak bagi. Kalau kamu nak bayar harga lebah, pergi kutip bunga ni, bersamanya juga berlakulah persenyawaan antara bunga dengan bunga, pokok dengan pokok, sehingga membuah-buahkan hasil. Kalau kamu nak upah lebah untuk tu, membela lebah untuk kerja tu je, tak larat kamu nak bayar, nak tangguh rezeki dia. Ikan di lautan yang Allah dengannya jaga ekosistem, batu karang ni apa semua, ikan di lautan, bukan kamu bagi rezeki, kamu tunggu masa dia tangkap je. Kalau ikan di lautan tu kita kena bagi makan, sama seperti orang jaga, orang buat kolam ikan, letih. Benar? Wa man lastum lahu biraziqin. Dan banyak lagi yang kamu tak jaga apa rezeki dia. Kamu hanya duduk di dunia ni, kita alhamdulillah ada burung, alhamdulillah ada binatang, alhamdulillah. Hak kamu jaga rezeki dia, binatang ternak sikit je, tu pun banyak kadang-kadang lepas gitu makan sendiri. Banyak sebenarnya dari nikmat Allah ni Allah jaga untuk kita yang kita pun tak perasan. Kita je duk kata, kadang-kadang kita tak perasan. Si isteri bila dapat nikmat dia,
Dia kata, awak pun tak cara ya kat saya. Suami pun kata gitu juga. Anak pun kata lagu tu ke mak pok. Dia tak perasan manusia ni. Bila dia orang kata seorang anak bila dia berjaya siapa tu, dia kata aku berjaya dengan usaha aku sendiri. Dia lupa waktu dia kecil dulu, mak ayah dia lah yang hantar dia ke sekolah, jaga tempat tidur dia, jaga makan dia. Tapi bila dah dapat kemuncak nikmat, dia jadi lupa. Itu sifat manusia. Banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita, begitulah juga manusia ni. Bila dapat nikmat daripada Allah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat. Kita kata kita yang jaga kereta kita sebab dia. Sebab tu kereta kita cantik, bagi contoh. Padahal waktu-waktu kita parking, kadang-kadang ada budak nak cala, Allah jadikan dia tak jadi. Kadang-kadang nak accident, Allah jadikan dia tak berlanggar. Tapi banyak benda kita lupa, benarnya Allah susun tu untuk kita. Itu sebahagian daripada nikmat. Patut-patut kita nak sakit, tak jadi sakit. Allah tolong jaga kehidupan kita ni banyak sudut yang kita sendiri tak sedar. Terlalu banyak yang kita sendiri tak sedar. Sebab tu Allah ni, kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'in. Janganlah kamu serahkan urusan hidupku kepadaku sehingga tarfata'in. Janganlah engkau serahkan urusan aku kepada diriku walau sekelip mata. Banyak sangat nikmat-nikmat yang Allah bagi. Bukan sekadar binatang ternak lah, banyak. Tapi dalam Allah Ta'ala sebut urusan ni, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Kami jadikan bagi kamu adanya kehidupan dan adanya juga benda-benda yang kamu sendiri tak bagi rezeki. Kamu tak jaga dia, tapi dia untuk kamu. Dia untuk kamu. Burung-burung berterbangan, ada manfaat untuk kamu, tapi kamu tak jaga rezeki dia. Ikan-ikan di lautan, kamu tak jaga rezeki dia, tapi untuk kamu. Binatang-binatang ternak, binatang tunggangan yang kamu gunakan dia untuk berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Untuk kamu tunggang, untuk kamu jadikan dia perhiasan. Binatang-binatang yang cantik, kamu tak jaga pun, tiba-tiba dapat. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan kita sebagai manusia ni. Allah Ta'ala ingatkan kita sebagai manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi? Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kamilah kunci khazanahnya, dan tidaklah kami turunkannya melainkan dengan ketentuan atau ukuran yang sudah ditentukan. Allah Ta'ala ni dibalik semua nikmat datang daripada dia, dan tidak akan mati seorang hamba sehinggalah dia mendapat semua rezeki yang ditentukan untuk dia. Seorang hamba tak akan mati sehingga dia dapat semua rezeki yang Allah tentukan untuk dia. Ajaibnya, Allah Ta'ala dia tentukan. Banyak mana nak bagi. Sebab tu hidup ni tenang-tenang je lah, relax lah. Usaha-usaha, tapi jangan sampai lupa kepada pemberi rezeki. Bersamanya kita pun minta doa. Kalau Allah bagi banyak tu, Alhamdulillah. Kalau Allah bagi kurang daripada tu pun, Alhamdulillah. Jangan sampai hidup ni duk kejar. Manusia lah ni dia nak semua sibuk nak jadi kaya.
Tengok orang tu nak dapat rezeki, tengok orang tu nak dapat kaya macam orang tu. Padahal dia lupa. Kekayaan tu bukan ukuran. Numbers doesn't matter, orang panggil putih. Orang putih kata. Tak. Semua nikmat yang bukan kerana number pun, bukan nombor. Ada orang kaya hidup sengsara. Ada orang miskin hidup bahagia. Nikmat ni bila kita rasa tenang dan kita rasa selesa dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Bukan kita tak nak, kita kalau ada rezeki alhamdulillah. Tapi ketahuilah bahawa setiap orang ni dah ada tentukan rezeki. Kalau tak dapat, ya, Allah Taala kata likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Beriman dengan rezeki takdir ni supaya tak terlalu sedih pada apa yang terlepas daripada kamu dan tak terlalu gembira pada apa yang datang kepada kamu. Hak terlepas pun tak sedih mana, hak datang pun tak gembira mana. Pasal apa? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dengan qadar pula tu biqadarin ma'lum. Ai Allah Taala menyatakan dalam ayat ni dialah pemilik segala sesuatu. Dan segala sesuatu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik segala perbendaharaan dunia. Dan dia turunkan kepada hamba-hambanya sebagaimana yang dia kehendaki dan sebagaimana yang dia inginkan, sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya, sesuai dengan kasih sayang dan rahmat belas kasihnya. La ala jihatil wujub, bukan kerana menjadi tanggungjawab Allah, tetapi kerana kasih sayang dan belas ihsannya. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dalam urusan semua yang dia buat, Allah Azza wa Jalla telah tetapkan dia akan buat dengan kasih sayang. Kataba ala nafsihi rahmah, Allah telah tentukan atas dirinya kasih sayang. Semua yang Allah Ta'ala turunkan berlaku dalam hidup ni dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Jadi dia turun sehingga kepada orang kafir pun dia bagi nikmat juga. Kalau tidak kerana kasih sayang tu, rahmat dan belas ihsan, nescaya orang kafir tak dapat minum walau seteguk air daripada dunia ini. Tapi Allah Azza wa Jalla bagi dengan nikmat dan kasih sayang. Cuma bila sampai di hari akhirat, Allah akan berhukum dengan keadilannya. Maka siapa yang beriman dia bagi syurga, dan siapa yang tidak beriman diazab dan dihumbankan ke dalam neraka. Tapi atas dunia ni Allah kata kataba ala nafsihi rahmah, dia tetapkan atas dirinya rahmat dan kasih sayang. Jadi semua yang dia turunkan tu ada sebab. Kenapa orang ni banyak? Kenapa orang ni sedikit? Kenapa orang ni mewah? Kenapa orang ni miskin? Kenapa orang ni sempurna keciptaan dia, kejadian dia? Kenapa orang ni OKU? Kenapa orang ni tempang? Orang ni buta? Semuanya berlaku dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang yang dah sampai ke tahap nikmat, apa tu, bersyukur di atas musibah yang kita katakan tadi, dia rasa redha dan dia rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang budak lelaki hafaz Quran, umur masa tu 13 ke berapa belah, muda lagi lah, di Mesir. Tapi dia buta. Bila orang pergi buat rancangan macam bersamamu lah, tapi bersamamu tu bukan bersamamu saja-saja, dia cari ahli Al-Quran. Dia panggil apa, tak ingat apa tu, Fahad Al-Kandari, orang Arab yang dia cari hafiz Quran ni, ma'al Quran ke apa-apa. Dia bagi kisah-kisah kehidupan ahli Quran. Orang ni hafal Quran lagu mana kehidupan dia, orang ni hafal Quran lagu mana kehidupan dia. Dia buat kisah ma'al Quran, tak silap nama dia, kisah kehidupan ahli Al-Quran. Yang mana kalau kita tengok jauh dengan kita, beza. Dia orang ni tak ada sibuk macam kita. Kalau tanya tu tak orang-orang tu boleh jadi telefon pun jaga-jaga pegangnya. Kita ni nak baca Quran lagu mana, telefon semua ada tangan. Nah,
Jadi ada seorang budak tu buta. Ayah dia ni duk bawa dia naik motor berapa kilometer satu hari, setiap hari ayah dia ni walaupun ayah dia tak hafal Quran, tapi ayah dia nak suruh anak ngapal Quran, dia pun dah atar anak dia ulang alik. Alhamdulillah dia hafal Quran. Kemudian orang tanya dia buta. Dia kata kalau ada orang nak sponsor buat pembedahan ke mata ni, nak tak melihat semula. Dia kata apa? Dia kata, aku tak pernah minta dengan Allah untuk lihat semula. Pasal apa? Supaya nanti aku sampai di hari akhirat, aku boleh minta lebih dengan Allah. Sebab Allah dah jadikan aku kurang di dunia. Dan siapa kata gitu? Ya Allah, aku tak minta bila dapat melihat. Supaya apa? Nanti hari akhirat sampai depan Allah, ya Allah, aku nak nikmat lebih sikit daripada orang. Pasal apa? Dulu atas dunia aku kurang. Siapa tahap tu? Dia boleh redha dan syukur dengan apa yang Allah bagi. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia orang mustajab doa. Dia buta. Akhir hayat dia buta. Orang dah minta doa, datang minta doa dengan dia, datang minta doa dengan dia. Last sekali orang tanya Sa'ad, kamu ni buta, orang lain dah minta doa dengan kamu, doa mustajab. Kenapa kamu tak doakan kepada Allah supaya mata kamu celak semula? Dia kata apa? Qada'ullahi alayya ahabbu ilayya min basari. Ketentuan Allah ke atas diriku lebih aku suka daripada penglihatanku. Mana aku suka takdir Allah, apa saja takdir Allah tentukan kepada aku suka. Pasal apa? Sebab dia yakin di saat Allah mentakdirkan sesuatu, Allah mentakdirkan dengan rahmat dan kasih sayang. Jadi semua yang berlaku illa biqadarin ma'lum, yang Allah bagi itu ngam-ngam. Bajet dia tu ngam-ngam. Tidak defisit, tidak apa dah ke? Lawan defisit ke apa? Surplus. Tidak defisit, tidak surplus. Bajet dia. Hak menyebabkan defisit itu sebab manusia hak salah guna. Manusia je salah ukur dia. Kalau kira Allah Taala bagi itu ngam-ngam. Kalau orang miskin tu tetap saja kita kata ngam-ngam. Kenapa orang ni siapa duduk bawah jambatan? Tak ada hikmah. Ngam-ngam dah tu dengan hidup dia tu. Sedaplah dia mau kata lagu tu. Sedap kita kata sebab kita yakin dengan kalam Allah. Orang yang tak puas hati sebab dia ukur dengan manusia. Kita tak tahu, kita kata ngam-ngam pada mata kita sebab macam tak adil lah. Boleh jadi Allah nak ganti dengan nikmat lain yang bukan pada hak kita tengok ni. Mungkin pada kita tengok, sianya ke dia, kau tu tak cukup, kau ni tak ada. Tapi di sisi Allah, boleh jadi orang tu lebih kita kurang. Pasal dia dah bagi di dunia, orang tu dapat di hari akhirat. Boleh jadi, kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Ya, macam anak dengan ayah lah, kita nak bagi duit anak sekolah. Ada anak sekolah kita bagi duit, ada anak sekolah kita bayar siap-siap dengan cikgu dia. Berapa makan minum ni? Okey, bayar. Tak payah bawa duit sekolah, pergi makan je kat sekolah. Ada jenis lagu tu. Ada tak bayar kat sekolah, bagi duit poket, ambil duit poket. Apakah dia kata aku tak ada duit sekolah? Memang mu tak ada duit sekolah, pasal ayah dah bayar dah ke pihak sekolah tu. Lah ni manusia kadang-kadang dia tak ada nikmat rezeki, tak ada kerja ke apa semua. Tapi bab makan rezeki dia mesti Allah dah janji dah. Mari ikut mana tu? Wallahu ta'ala a'lam. Allah lebih tahu daripada kita. Jadi apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya itu berlaku dengan hikmah dan kebijaksanaan. Banyak mana Allah nak turun, itu kehendak Allah. Allah tahu. Hatta hujan yang menitis ke bumi dari langit tidak turun dari hujan, melainkan kadar taburan hujan yang Allah kehendaki. Sehingga orang bila ukur hujan, banyak ni setiap tahun. Dia akan turun juga hujan sebanyak mana yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi kalau dia kata begini-gini, ukuran taburan hujannya setahun gini. Tengok-tengok di awal tahun tak hujan. Dia kena bimbang. Pasal akhir tahun nanti kebiasaannya lah. Bukan kita kata kita menentukan hujan tak, tapi kebiasaannya kadar taburan hujan tu berlaku
Begitulah sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan. Baik. Qala Yazid bin Abi Ziyad an Abi Juhaifah an Abdullah qala ma min 'amin bi amtara min 'amin lakin Allah yuqassimuhu bainahum haitsu syaa'a 'aman hahuna wa 'aman hahuna. Dia kata apa? Tidak ada satu tahun hujan terlebih daripada tahun yang lain. Sebaliknya yang berlaku, tahun ni Allah letak hujan ni banyak di sini, tahun depan Allah letak hujan banyak di sana. Tapi ukurannya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita bercakap dengan apa tu tentang kenikmatan yang Allah bagi, kenikmatan yang Allah bagi sesungguhnya tak akan habis. Cuma kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa tenang dengan nikmat, rasa cukup dengan apa yang Allah bagi, rasa redha terhadap rezeki. Mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum. Cakap memang mudahlah. Cakap memang mudah. Tapi nak betul-betul kalau kita tidak diuji lagu tu, sebab tu kita minta dengan Allah agar Allah Subhanahu wa taala ni jaga diri kita. Rezeki tu minta dengan Allah. Hak mana Allah nak bagi tu pulang pada Allah, kita tak tahu. Tapi mintalah rezeki. Pagi-pagi kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala setiap pagi doa, ya Allah aku minta daripadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Setiap hari minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak salah kita meminta. Minta tak salah, minta. Tapi yang Allah Taala bagi, redalah dengannya. Semoga Allah Azza wa Jalla melapangkan rezeki kita. Melapangkan rezeki kita. Dan Allah jadikan kita ni ada sifat qanaah. Cukup dengan apa yang ada. Wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung besok hari cerita tentang nikmat Allah lagi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.